Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah bertemu lagi dalam Assalamualaikum. Terima kasih kepada Ustaz Izmir sebentar tadi, dan kita teruskan perkongsian kita pada pagi ini berkenaan dengan topik kita, pemuda terpelihara, komuniti terjaga. Kita akan bersama dengan dua tetamu kita di seorang di pentas studio. Assalamualaikum, dan juga seorang lagi di talian Skype, dan juga kita nak berbicara berkenaan dengan sedekah daging untuk pengganti korban kita, untuk berkongsi rezeki, kongsi bahagia dengan berikan sedekah daging kepada mereka yang memerlukan. Kita bersama dengan di sebelah saya sekarang ini iaitu Lieutenant Muda Pertahanan Awam Tuan Muhammad Hanizam Azman selaku Eksekutif Sukarelawan dan Pengurusan Bencana Yayasan Ikhlas, dan di talian Skype juga kita akan bersama dengan Datuk Ustaz Kazim Ilyas selaku penawar kita pada pagi ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bersama dengan kita. Kita nak mulakan bersama dengan Datuk dulu berkenaan dengan sedekah daging pengganti korban kita pada pagi ini. Apa yang kita boleh bawakan, maksud yang kita boleh berikan ertinya dengan sedekah daging pengganti korban ni? Silakan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Tuan Moderator, terima kasih Tuan Muhammad Hanizam, terima kasih pada semua penonton TV Al-Hijrah, mudah-mudahan dirahmati Allah. Kita berada pada 10 yang terawal di dalam bulan Zulhijjah, dan Allah Ta'ala menyebutkan bahawa di antara hari yang terbaik di sisi Allah ialah 10 hari yang terawal di dalam bulan Zulhijjah ini. Maka mengambil sempena daripada itu, kita mengerjakan ibadah korban. Tetapi bukan semua orang mampu untuk mengerjakan ibadah korban. Maka kita di Yayasan Ikhlas membuka peluang kepada semua untuk sama-sama bersedekah. Sempena dengan hari raya korban ini, kita panggil dia sedekah daging. Kita tak buat korban, kita buat sedekah daging dengan bayaran yang cukup murah. Kita boleh bersedekah, dan pihak yayasan akan mengagihkan sedekah ini kepada insan-insan yang terpilih, yang insya-Allah akan diterangkan nanti oleh Tuan Muhammad Hanizam. Nanti insya-Allah saya mengajak kepada semua orang untuk kita sama-sama menyumbangkan, kita bersedekah daging. Kalau kita tak boleh buat korban, jangan kita langsung tinggalkan sedekah. Jadi inilah peluang yang dibuka oleh Yayasan Ikhlas Malaysia untuk mengajak kita bersedekah, dan kita namakan dia sedekah daging di musim korban. Alhamdulillah. Itu dia. Baik, Datuk Ustaz, mungkin boleh juga kongsikan kepada kami antara kelebihan, kelainan yang boleh dibawakan, misal kata kalau kita bersedekah ataupun projek sedekah daging di Yayasan Ikhlas ni. Datuk Ustaz, silakan. Baik, Yayasan Ikhlas dah terlibat dalam kerja-kerja sebegini lebih kurang 9 tahun yang lepas. Saya rasa lebih daripada ratusan ribu yang telah pun menerima kebaikan dan manfaat daripada sedekah daging ini. Dan kita harapkan dalam hanya dengan RM30 sahaja kita boleh mengadakan sedekah daging ini, dan kita target di pedalaman Sabah dan Sarawak, dan juga di kawasan-kawasan tertentu di kampung orang asal di Semenanjung. Jadi kita nak tumpukan, sebab sebelum ni kita lihat ada orang yang buat di luar negara dan sebagainya. Tetapi Yayasan Ikhlas melihat bahawa kepentingan untuk kita menyantuni sahabat-sahabat kita, saudara-saudara kita, terutamanya di Sabah dan di Sarawak. Mereka sangat-sangat menghargai sumbangan. Jadi pengalaman yang kita buat di Yayasan Ikhlas ini menjadikan Yayasan Ikhlas dan tim Yayasan Ikhlas ni rasa terpanggil untuk mengajak kepada seluruh rakyat Malaysia menyertai Yayasan Ikhlas sedekah korban ini, kerana bila kami ni, saya pun terlibat dengan program-program walaupun sebagai jurucakap dan sebagainya, tapi saya lihat hasil yang dibuat oleh Yayasan Ikhlas ini, Masya Allah, sangat-sangat menakjubkan. Ya, dihargai. Saya teringat kita buat program mencari air, buat telaga, kemudian buat sekolah, buat asrama, dan kemudian buat surau, dan juga yang paling istimewa buat korban dan sedekah daging korban ini. Jadi sambutan daripada masyarakat dan manfaatnya cukup besar, dan sampai, yang pentingnya sampai. Yang ni yang target kita pada musim korban ini, sedekah daging ini sampai. Dan kita kena ingat itulah salah satu cara untuk kita beroleh syurga. Mudah-mudahan Nabi kata ifsya'us salam wa it'amut ta'am wa silul arham wa sallu bil laili wan nasu niyamun. Kita sebarkan salam, kita memberi makan orang, kita sambung silaturahim,
dan kita bangun sembahyang malam. InsyaAllah 4 amalan itu kata Nabi mudah-mudahan akan membawa kita ke syurga insyaAllah. InsyaAllah, mudah-mudahan. Dan bersama-sama dengan kita juga di pentas Assalamualaikum, kita ada tetamu ataupun wakil daripada Yayasan Ikhlas sendiri yang mana dah berpengalaman sebelum ni dalam edaran-edaran sedekah daging ni. Dalam kempen sedekah daging pengganti korban ni, mungkin boleh juga dikongsikan kepada kami antara pengalaman di mana dan sedikit gambaran bagaimana keadaan di tempat yang tertentu ataupun di tempat-tempat orang kata apa, projek ataupun kempen sedekah daging pengganti korban ni diadakan. Okey, alhamdulillah. Terima kasih kepada Ustaz Kazim dan juga saudara Allah. Okey, kita dekat Yayasan Ikhlas ni, kita memang fokus sedekah daging ni kepada macam Datuk Ustaz Kazim katakan tadi, dekat pedalaman Sabah, Sarawak dan juga di kampung orang asal, Kuala Mu ataupun korporasi Kuala Mu lah. Okey, Kuala Mu ni dekat mana? Kuala Mu ni. Saya cerita sikitlah pengalaman saya kat Kuala Mu ni. Okey, Kuala Mu ni daripada Pekan Ipoh nak ke Kuala Mu, jarak dia lebih kurang 91 km. 91 km. Tetapi kalau kita jalan biasa, jalan normal ni, 91 km tu ambil dalam masa sejam ke sejam suku macam tu. Macam 20 minit. Tapi di Kuala Mu ni, daripada Pekan Ipoh nak naik ke Kuala Mu tu, dalam masa 2 jam. Kadang-kadang 2 jam lebih. Bergantung pada keadaan cuaca. Sebab apa? Sebab nak pergi Kuala Mu ni, dia naik, turun bukit yang curam. Dia naik, cornering, naik lagi, pacak lagi. Memang keliling hutan. Masya Allah, memang pengalaman dekat Kuala Mu ni memang sangat-sangat mengajar kita lah. Okey, untuk sedekah daging ni, bila kita sedekah daging ni, kalau tuan-tuan penonton boleh tengok dekat skrin, okey, kita bagi tengok muka, riak wajah mereka macam mana. Memang sangat-sangat gembira sebab apa? Sebab mereka ni, walaupun beragama Islam, tapi nak dapatkan daging korban ni, memang sangat-sangat suka. Okey, lepas tu kalau katakan diorang ni nak makan daging, dah terpaksa turun ke bawah, jauh. Nak naik pun, jauh lah. Perjalanan tu mengenai masa lebih kurang 4 jam lah. Tapi dengan sedekah daging ni dapatlah dia merasa daging setahun sekali. Namun macam mana, kenapa dia orang tak bela saja kan lembu dengan kambing? Persoalan ni pernah diajukan oleh kita punya pengurus Yayasan Ikhlas Ipoh, Tuan Asri Afizi, kepada penduduk kampung. Kenapa tak bela je lembu kambing? Boleh makan daging orang kata seminggu sekali, sebulan sekali kan? Tapi jawapannya simple. Kalau kata kami bela lembu atau kambing hari ni kita bela, besok pagi kalau bangun, tinggal kepala je tuan. Sebab ni kawasan hutan dia tuan. Kawasan hutan, Masya Allah, kawasan hutan. Memang Pak Belang ada. Pak Belang. Bukan Harimau Melaya. Harimau Melaya dah menang 10-0 tak cerita lah. Okey, dia memang Pak Belang, memang di hidupan liar memang banyak kat situ. Bukan Pak Belang je. Macam-macam lagi lah ada kat situ. Okey. Lepas tu kalau kita tengok riak wajah mereka, memang mereka sangat-sangat suka dan sangat-sangat menghargai pemberian sedekah daging ni daripada anda rakyat Malaysia kepada mereka. Itulah bagaimana kita nak orang kata apa, menerima sumbangan kita itu sendiri. Bagaimana keadaan mereka di sana begitu sukar, apatah lagi kita yang dah sedia ada semua benda. Betul. Dan mungkin kita boleh tanyakan kepada Datuk Ustaz sendiri, mungkin ada sedikit kata-kata untuk mereka di luar sana yang sama-sama ingin membantu ataupun bersama-sama dengan Yayasan Ikhlas untuk dalam kempen sedekah daging di Yayasan Ikhlas ni. Bagaimana caranya dan bagaimana, mungkin ada sedikit kata-kata daripada Datuk Ustaz. Silakan. Baik, insya-Allah kita mensasarkan korban ataupun sedekah daging pada kali ini untuk 3,000 keluarga, dan saya menyeru kepada semua, inilah satu kempen daripada korban ikhlas, daripada Yayasan Ikhlas mengadakan sedekah korban, sedekah daging ini sangat-sangat bermanfaat. Dan saya terlibat dengan Yayasan Ikhlas ni lebih daripada 4 tahun lebih. Dan saya lihat komitmen yang mereka tunjukkan begitu baik. Dan insya-Allah bagi tuan-tuan yang menyertai sedekah daging ini di Yayasan Ikhlas, insya-Allah sampai. Dan kita sampai kepada targetnya. Jadi tuan-tuan boleh hubungi nombor yang tertera 0389265954 ataupun tuan-tuan scan QR code saja untuk penyertaan ini. Hanya dengan RM30 saja tuan-tuan masukkan dalam sedekah daging ini. InsyaAllah tuan-tuan juga boleh layari Telegram, Facebook Yayasan Ikhlas, insyaAllah. InsyaAllah. Dan kami juga sentiasa mendoakan yang terbaik. Semoga segala urusan, segala perancangan dimudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih kepada Datuk Ustaz Kazim Ilyas dan juga Tuan Muhammad Hanizah Azman bersama dengan kita pada pagi ini. Kita nak berhenti berehat dulu sekali lagi. Kembali dalam Assalamualaikum, teruskan bersama kami.
Organisasi komersial boleh didakwa jika pegawai atau kaki tangannya memberi dan melakukan rasuah untuk mendapat sesuatu.